Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihi al-'amim. وإذ مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ أفضل الخلق فهدانا إلى دين الحق واهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya. Sama-sama kita dapat menaikkan salat fadal maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati oleh Allah Ta'ala, kita diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, kita dipermudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan dalam masa yang sama kita berusaha sehabis baik untuk mendapat kebaikan di akhirat. Dan Allah Ta'ala permudahkan juga untuk kita di kalangan orang yang beriman untuk sama-sama istiqamah menegakkan kebenaran, mencegahkan kemungkaran. Moga-moga semua umat Allah Ta'ala, yakni umatul muslimin, dalam keadaan orang yang sentiasa duduk di atas landasan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, dan juga ijma' ulama dan juga al-qiyas. Nabi SAW menyebut mathalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'in fiha. Nabi memberikan perumpamaan, tuan-tuan. Perumpamaan orang yang dipanggil al-qa'im, dia berusaha untuk mengajak kepada ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW fi hududillah, orang yang cuba untuk menegakkan hudud Allah, yakni dia mengajak kepada kebenaran, ma'ruf, dan juga mencegah kemungkaran itu. Wal waqi'i fiha, ataupun orang yang bergelumang dalamnya, yakni dalam untuk mencegah ataupun menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran itu. Ibarat, kata Nabi, perumpamaan itu seperti kamathli qaumi istahamu ala safinah, iaitu Nabi memberikan perumpamaan seolah-olah
ada satu puak yang mana mereka membuat undian. Istahama itu undi, tuan-tuan. Ini nak PRU ngundi ya. Anak. Tapi lah hadis ni bukan cerita PRU, tetapi cerita bagaimana kalangan orang yang menegakkan kebenaran, kata Nabi. Mereka ini umpama seperti orang yang mengundi untuk naik atas kapal ala safinah. Yang mana dia kata fa asaba ba'dhum a'laha, ada nak memilih siapa yang duduk di atas kapal, ataupun asfalaha, ataupun yang duduk di bawah kapal. Kalau kita fikir-fikir, sebab apa nak buat cabut undi di antara duduk di atas dengan duduk di bawah? Mesti ada kelebihan yang duduk di atas berbanding duduk di bawah, betul tak? Keselesaan mungkin lebih berbanding di bawah. Maka Nabi kata gitulah keadaannya orang yang cuba untuk menegakkan kebenaran. Lalu Nabi sebut lagi, Nabi kata apa? فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ. Lalu Nabi kata orang yang dah bila mengundi tadi, hak duduk bawah, bawah lah, duduk atas, duduk di atas. Lalu tiba-tiba yang duduk di bawah kapal itu istaqaw al-ma, mereka nakkan air itu, mereka kena naik atas, mereka kena lalu naik atas. Macam mana nak ambil air? Sebab dia duduk dalam perut kapal. Lalu kata Nabi SAW lagi, ada tiba-tiba faqalu, ada satu sebahagian kumpulan yang duduk di bawah perut kapal ni kata, law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Dia kata, apa kata kita tebuk je kapal daripada bawah? Nak tebuk kapal daripada bawah, nak ambil air, tak payah naik atas. Dia kata maknanya mudahlah kita, jadi kita tak ganggu orang yang man fawqana, siapa atas kita ni kita tak ganggu dia lagi. Niat baik tak tuan-tuan? Niat baik tuan-tuan. Sebab tu dalam maksudnya Nabi menyatakan begitu tuan-tuan, dalam untuk menegakkan kebenaran tu begitu amiq, dalam. Lalu Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Nabi kata fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kalau mereka buat juga benda tu, dia nak tebuk tadi, maka yang karam semua sekali kan karam. Bukan hak yang duduk bawah tu saja karam, yang atas pun karam sekali. Kemudian kata Nabi, wa in akhadhu ala aidihim najau fanajau jami'a, kata Nabi. Kalaulah orang atas ni tolong orang bawah untuk ambil air, maka fanajau jami'a, maka semua akan selamat, kata Nabi. Sebab tu hadis ni tuan-tuan begitu unik tuan-tuan. Nabi nak beritahu pesan pada kita, bila mana orang yang nak menegakkan kebenaran, dia tak boleh buat seorang-seorang. Siapa yang nak menjunjung Quran, nak menegakkan syariah Allah Ta'ala Azza wa Jal, dia tak akan mampu untuk menegakkannya dengan sendirian. Mesti ada kerjasama fil jamaah. Sebab tu Nabi kata, ibarat orang yang nak menegakkan fi hududillahi wal waqi'in fiha, dan dia siapa yang nak duduk bergelumang dalam nak menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran ini, maka mereka ini mestilah ibarat seperti orang yang duduk dalam satu kapal yang mesti duduk adanya dalam keadaan saling bantu membantu. Kalau tidak akan berjaya buat selama-lamanya. Nabi peringat lama dah tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai umat Islam pada hari ini tuan-tuan, kalau kita hanya beberapa orang saja, orang lain tak mau tolong kita, akhirnya tak ada apa pun, sia-sia kita dalam untuk menegakkan. Bukan kata sia-sia, lepas juga daripada dipersoalkan oleh Allah Ta'ala, tetapi kejayaan itu sukar untuk diperolehi. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, pernah ditanya oleh satu hamba Allah kepada saya berkenaan dengan zakat tuan-tuan. Zakat di Malaysia tuan-tuan, fatwanya adalah wajib. Ijma', maknanya tiada khilaf. Ijma' sepakat ulama daripada dulu lagi, sebab dia adalah ayat Quran yang qat'i, hukum qat'i, tak boleh berubah.
Tetapi pelaksanaannya di Malaysia itu adalah macam mana? Tiada meletakkan hukumnya sebagai satu garis panduan undang-undang, siapa yang tak bayar zakat akan dikenakan hukuman. Tak ada. Berbanding dengan orang yang tidak membayar cukai, sehingga kan cukai itu orang yang tak bayar, pihak pemerintah boleh potong. Kalau dia ada akaun, duit dia boleh dirampas, berbanding dengan zakat. Betul tak? Okey. Orang tanya macam mana macam boleh jadi begitu? Macam mana kita nak laksanakan zakat seperti mana berlakunya kepada cukai? Sedangkan zakat dengan cukai, zakat itu lebih mustahak kepada umatul muslimin. Jadi saya kata, sebab itu hadis ini telah menggambarkannya. Kalau hanya beberapa orang saja yang nak menegakkan agama Allah, yang lain tidak mahu menegakkannya, maka susah. Sebab itu bila berkenaan dengan zakat ini tuan-tuan, bila nak diletakkan satu enactment, akta undang-undang untuk paksa orang yang tak bayar zakat dengan dipotong seperti mana cukai, maka mesti dimasukkan dalam akta undang-undang negara, mesti melalui daripada persidangan parlimen, tuan-tuan. Jadi sebab tu disebut dalam hadis ni tuan-tuan, perkara yang amat mustahak. Agama itu tidak boleh tertegak dengan hanya beberapa puak kumpulan sahaja. Mestilah satu hati ke mana kesatuan ittihadu umatil muslimin. Kesatuan umat Islam itu adalah mesti duduk pada satu jalan, satu panji yang sama. Wallahu taala alam, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab, masih bab at-taubah, hadis yang ke-24. Kalau kitab tuan-tuan tak tahu hadis yang ke berapa. Betul 24 eh? Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala alaih bisanadihi, telah berkata Imam Nawawi melalui sanadnya yang sampai kepada Ali bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law anna libni adama wadiyan min dhahabi ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla'a jawfahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Hadithun muttafaqun alaih. Baik, kata Nabi, kata sahabat Nabi Ibn Abbas dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah sebut, dia kata, apa kata Nabi tuan-tuan? Lau anna, kalaulah sesungguhnya anak Adam ini adanya padanya itu satu wadi. Kita tengok, wadian min dhahabin, satu wadi yang dikata wadi itu daripada emas, maknanya lembah emas tuan-tuan, beri pada dia. Ahabba ayyakuna wadiani, dah ada satu lembah emas, kalau boleh dia nak ada lagi lembah emas yang kedua. Itu maksud dia, dia nak yang kedua pula. Lalu kata Allah Ta'ala, walayyam la'a jawfahu illa turab. Ni bila Nabi kata sesekali tidak akan yang disumbatkan dalam mulutnya, yang dipenuhi dalam jauf. Fil jauf ini rongga mulut dia ni tuan-tuan. Okey, yang disumbat dalam mulutnya itu melainkan illa turab, tanah. Okey. Lalu kata Nabi, wa yatubullahu ala man taba. Allah Ta'ala akan memberikan, menerima taubat bagi orang yang nak bertaubat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Okey. Apa maksud dia tuan-tuan hadis ni tuan-tuan? Saya ambil daripada syarah sahih Muslim yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala alaihi dalam hadis ni sendiri tuan-tuan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan tentang pertama begitu kritisnya bahasa Nabi ni, walaupun Nabi nak cerita tentang taubat, sebenarnya nak cerita tentang taubat, tapi Nabi nak bawa satu akhlak tuan-tuan, akhlak yang baik kepada kita. Sebab itu sahabat pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, dia kata, kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni wahai Aisyah?
qalat Aisyah, kata Aisyah, dia kata apa? Khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-Quranul Karim. Akhlak Nabi ini, kata, kalau nak kenal akhlak Nabi, akhlak Nabi ini iaitu Al-Quranul Karim, dia kata. Tengok. Sebab tu kalau nak jadi orang yang berakhlak baik, tuan-tuan, pertama kita mesti ikut Quran dulu. Sebab apa yang ada pada Nabi, apa yang ada pada Quran itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan, tarbiyah Quran ni begitu luas. Kadang-kadang kita baca surah tu kita rasa macam tak apa-apa nak faham kenapa dia punya uslubnya begitu. Contoh saya ambil, tuan-tuan, dalam surah Al-Qari'ah, Allah Ta'ala sebut Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ahnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Okey, Al-Qari'ah ay yaumul fasal. Al-Qari'ah ni iaitu hari yang membahagikan, membezakan di antara mana nanti di akhirat, iaitu selepas sangkakala yang pertama, sangkakala yang bukan yaumul fasal, dipanggil yaumul qiyamah. Okey, yaumul fasal itu dia lebih kepada pembahagian di kalangan di antara orang yang berdosa dengan orang yang tidak berdosa. Baik, senang kata kita kata yaumul qiyamah. Al-Qari'ah itu yaumul qiyamah sebenarnya. Tetapi tengok uslub Allah Ta'ala buat. Allah bagi satu statement, Al-Qari'ah. Kemudian Allah tanya, mal Qari'ah. Pasal apa Allah tanya? Allah sebut lagi, wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad apa itu Al-Qari'ah? Apa yang kita boleh ambil, tuan-tuan, di situ, tuan-tuan? Akhlak yang Allah Ta'ala bawa pada ayat yang biasa kita baca, surah yang simple, yang pendek je, tuan-tuan. Di sini nak menggambarkan, melambangkan seseorang yang berilmu. Bila dia nak menjadi orang alim, dia mesti sentiasa banyak bertanya. Dia kena tanya. Dia tak tahu, dia kena tanya. Jangan buat mandai. Al-Qari'ah, Allah sebut, tahu tak apa Al-Qari'ah? Mal Qari'ah? Tak tahu. Apa dia? Wa ma adraka mal Qari'ah? Sungguh kamu tak tahu? Tengok, adab dalam itu mengajar tentang, pertama, bagaimana seseorang itu bila dia nak melihat kemampuan dia, dia tahu tak dengan bertanya. Pertama kita tanya pada orang itu dengan maksudnya menyebarkan ilmu. Yang kedua, wa ma adraka mal Qari'ah, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad? Maka kena tanya. Allah suruh Nabi tanya. Apa itu? Sebab tu Allah kata wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah kamu tak tahu wahai Muhammad Qari'ah ni? Allah bagi ayat tu, statement tu, suruh Nabi tanya balik. Tanyalah pada Allah, apa itu Qari'ah ya Allah? Kemudian baru Allah bagi jawapan, nampak? Yauma yakunun nasu kal farashil mabth. Nak ceritanya tentang akhlak ini, seluah-luah akhlak yang ada dalam Quran, kadang-kadang kita tak perasan benda yang simple, tuan-tuan. Sebab tu bertanya itu suatu simbolik kepada orang yang berilmu. Sebab tu jangan malu bertanya. Sebab tu nak tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat pada Quran. Maka bila Nabi sebut, Nabi kata dalam uslub, dalam hadis ni, kata lau anna libni Adam, dia kata kalaulah, di situ dipanggil huruf syarat kalau ngaji nahwu, tuan-tuan. Kalaulah, apa dia kata, anak cucu Adam ini, dia kata, baginya memiliki wadian min dhahabin, dia ada lembah emas. Nak ceritanya Nabi menggambarkan sifat manusia di atas dunia ini macam mana. Itu dipanggil, kita membaca reading between the line. Kita kena faham kenapa Nabi sebut begitu. Sebab tu tidaklah pelik Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Tengok ayat tu cerita ke siapa? Orang yang duk pakat gila kumpul harta, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok Dubai, tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah, negara kaya, tuan-tuan. Nak ceritanya di Dubai ni, tuan-tuan, orang pakat berebut
kumpul harta dan masing-masing nak menyatakan siapa harta paling banyak, siapa harta yang paling banyak. Semua pakat dah berebut tuan-tuan. Tapi kita tak tahu mari mana puak golongan Dubai ni. Sebab tu Dubai ni tuan-tuan, asal orangnya asal tu yang duduk di New Dubai tu bukan orang tempatan Dubai pun. Emirah Arab Satu tu datang daripada Lebanon, datang daripada Iraq, datang daripada Mesir, datang daripada Saudi. Ada yang kacukan Lebanon, Australia, ada kacukan daripada Al-Hind dengan Jordan. Merata dia orang ni. Jadi dia orang ni, jutawan-jutawan ni memang digalak untuk duduk menetap, bahkan diberikan kerakyatan kalau mereka itu jutawan sebutnya. Tapi tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Subhanallah, hancur tuan-tuan. Yang kaya-kaya tu kata-kata orang Islam, tapi pakai rantai emas, pakai yang laki pakai gelang emas, yang perempuan tidak lagi menutup aurat. Saya rasa kalau kita jumpa orang Arab tuan-tuan, kalau dia cakap bahasa Inggeris tuan-tuan, nak sebutnya begitu hebatnya Dubai tuan-tuan. Arab ni kalau cakap orang putih, confirm orang kata bunyi Arab tu tak kuat bunyi dia. Macam kita kata kalau orang Pekat, Kelantan, Terengganu ke Kedah ke, kalau suruh cakap luar ni mesti ada bunyi kata bahasa ibunda tu ada. Tetapi orang Dubai ni sampai ke tahap bila dia cakap Inggeris tuan-tuan, memang bunyi Mak Saleh sungguh. Nak ceritanya, negara ada kata satu tempat yang dia kata tempat korporat. Itu Allah Ta'ala sebut alhaakumut takatsur. Allah beri peringatan, cerita tentang golongan yang mereka itu belum berlumba mengumpulkan harta. At-takatsur tu orang yang mengumpul harta tuan-tuan. Jadi binasa mereka ini yang mengumpul harta. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ini, sifat manusia ini kita cukup kagum. Jangan kata orang Dubai tuan-tuan, jangan kata orang Dubai. Kita tuan-tuan tengok, kalau ahli keluarga kita datang, contoh ahli keluarga kita yang up sikit lah kita kata, lagi kalau dia ada title Datuk, mari dengan orang kata berabus dia datang rumah kita, kita orang biasa aja. Jiran pun tanya, siapa mari rumah? Dia kata, itu sepupu saya tu, dia kaya jutawan. Belum dia kaya lagi, dia rasa bangga dah dengan nikmat harta yang ada atas dunia. Sampai tahap orang akan cuba untuk mengeksposkan keluarga dia ni adalah keluarga yang banyak harta. Itu sifat yang memang orang kata kita kena hati-hati. Sebab tu Nabi peringat sebut lau anna, kata Nabi, kalaulah dia kata lau anna li ibni adam wadiyan min dhahabin, kalau kita Allah Ta'ala anugerahkan satu lembah yang orang kata lembah emas, bukan lembah calang-calang. Tuan-tuan, jangan jadi kaya sampai kita terlupa. Bukan kata kaya tak bagus, kaya tu bagus tuan-tuan. Tapi di akhir zaman tuan-tuan, semua orang kaya, semua macam Dubai. Jangan susah hati tuan-tuan. Tapi saya tak mau kita duduk dalam zaman tu. Sebab Nabi kata apa? Sebab tu cuba tuan-tuan cari la taqumus sa'ah. Setakat ni saya rasa tak ada lagi orang yang keluarkan satu kitab hadis yang dipanggil tajuk hadis itu la taqumus sa'ah. Tak ada lagi yang dihimpun secara khusus satu kitab. Tak jumpa lagi tuan-tuan. Yang mana hadis ini tentang tidak akan berlakunya kiamat. Apa dia punya ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kata, yatufu ahadukum min sadaqatih. Dia tawaf satu kawasan, dia bawa harta dia, sedekah, dia nak bagi sedekah orang. La yajidu man yaqbaluha, kata Nabi, tidak ada siapa pun menerima harta sedekah dia. Nak menggambarkan bahawasanya takkan berlaku kiamat. Nabi kata sesekali kiamat ni tidak akan berlaku, yang mana akan terjadi satu keadaan bila orang nak bagi sumbangan sedekah tak ada siapa terima dah, sebab semua jutawan. Dengan hidup zaman tu tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, minta jauh. Sebab tu bersyukur sangat guru kami kata apa, bila kita tengok kiri kanan atas bawah belakang kita apa semua masih ada dipanggil asnaf, orang yang miskin, yang masih orang yang layak menerima zakat, sebut alhamdulillah. Alhamdulillah bukan kerana kita mensyukuri si miskin tu,
tanda di situ kita bukan duduk di akhir zaman, yang betul-betul dalam duduk akhir zaman tu. Duduk akhir zaman dah, tapi laisa fi suddati babil akhir zaman, belum masuk pintu akhir zaman yang sebenar. Tu nak sebutnya. Sebab tu bila Nabi kata orang manusia ini kalau cerita bab harta semua suka. Kita tengok orang lain punya harta, adik-beradik kita sendiri pun kita, orang untuk tanya kita lambung habis tuan-tuan bila bab harta ni tuan-tuan, sebab orang suka lahwa. Sebab tu dipanggil lahwa kepada kita, antara hiburan yang orang kata yang begitu mampan, kita kata dalam dunia tuan-tuan. Bila bab harta ni semua orang pakat suka. Sebab tu Nabi kata kalau diberikan, dikurniakan padanya itu apa dia, satu lembah emas itu, maka Nabi kata ahabba ayyakuna lahu wadiyani, kalau boleh dia nak ada satu lagi lembah. Dah ada dah. Okey, pertama sifat suka pada harta itu Nabi peringat ramai yang terjerumus dalam kancah harta tuan-tuan. Okey, kemudian yang kedua, manusia itu tidak pernah puas. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Betul tuan-tuan. Sebab tu saya tengok cerita hak Dubai tu tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah. Semua dia rasa satu perempuan Dubai tuan-tuan yang memiliki harta 5 bilion tuan-tuan, kalau dia nak suami dia nak orang yang nak pinang dia kata minimum kalau dia nak kahwin dengan aku, dia mesti ada harta 5 bilion ke atas. Kita nak cari 5 bilion tuan-tuan. Masya Allah. Satu hamba Allah di Dubai, nama dia, saya ingat saya DJ Fahad kot. DJ Fahad. Asal dia orang jalanan tuan-tuan. Orang dia kata Lebanon, dia Lebanon, saya ingat saya tak silap saya orang Lebanon. Dia cerita sejarah hidup dia macam mana jadi jutawan tuan-tuan. Dia ini hidup merempat, miskin. Dia pun dia kata di sini kata, aku macam mana aku pun tak sangka macam mana aku boleh jadi jutawan, dia kata. Harta dia 300 bilion tuan-tuan. 300 bilion tuan-tuan nak sebutnya sampai dia, tapi bila dah dapat harta, kita tengok dia Islam tapi dia lupa dengan Allah Taala Azza wa Jalla. Dengan sebab ni dokumentari tuan-tuan, memang dokumentari tuan-tuan cari dalam YouTube ke, dokumentari tentang penduduk Dubai. Memang dia dah buat dokumentari khas tentang orang di Dubai ni tuan-tuan. Fahad dia kata sampai dia di Dubai, dia kata dia duduk 2 tahun je, dia jadi seorang DJ club, sampaikan dia ini menjadi masyhur, begitu top, dan dia sering dijemput, dan akhirnya dia dah banyak duit, dan duit dia berlabur pula, dia buka bisnes lain pula, akhirnya jadi jutawan tuan-tuan. Tetapi malangnya tuan-tuan lupa kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kita tengok, kita doakan mereka itu, ya Allah balikkan mereka kepada hidayah, sebab mereka itu Muslim, Islam. Jangan kita juga terjebak seperti mereka, ya Allah jauhlah aku bila diberi harta begitu, ya Allah, sehingga aku lupa padamu, ya Allah. Sampaikan tahap tengok pakai rantai emas, pakai gelang emas tuan-tuan. Kita nak sebutnya orang akan nakkan lagi. Bila ada harta ni, dia nak lagi, dia nak lagi, dia nak lagi. Sebab tu dikatakan nafsu hati kita ni tidak pernah puas. Tengok dalam syarah Sahih Muslim ini disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala alaih. Dia kata, "Wa fi hadzal hadits yubayyin an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu law kana li ibni Adam mithlu wadin mumtali'il bil mal." Kata Imam Nawawi sebut, kalaulah anak Adam ini ada satunya wadi, lembah yang lembah itu berisinya dengan harta yang begitu banyak, la ahabba ayyakuna lahu wadin akhar, dia akan minta lagi, dia kalau boleh dia nak cari lagi harta yang lain, lembah yang lain satu lagi. Itu sifat dipanggil tamak. Mumailun lahu, yang dipenuhi benda yang sama juga. Lalu disebut lagi wal wadi, disebut apakah maksud wadi dalam hadis ini. Kata huwa kullu munfarijin baina jibalin aw akamin wa huwa manfazus sayli, iaitu dia kata al munfarij ini lembah di antara gunung, bukit dengan bukit, di tengah itu dipanggil munfarij. Dia ada ruang tengah kosong itu dipanggil lembah. Itu maksud dia. Yang mana dia kata pula wa huwa
manfadus sail, iaitu ada as-sail ini ada laluannya di tengah itu, boleh jadi laluannya boleh jadi air sungai ke, ataupun laluan memang tengah tempat binatang lalu ke, wallahu taala alam. Dia maksudnya begitu. Itu nak menceritakan maksud apa dia, lembah. Baik, kemudian disebut wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, mengkhabar annahu la yamla'u aina bani adam illa turab. Bila kamu mati esok, tu maksud dia hadis tu. Batu dalam ayat, dalam hadis tersebut tadi, dalam hadis asal ni, wa la yamla'a jawfahu illa turab. Tidak bukan, kata Allah Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang akan memenuhi mulutnya itu nanti esok, iaitu tanah. Maksudnya matilah tu. Tu. Sebab itu bila kita mati esok, harta tu tinggal. Harta tu apa jadi? Sebab itu Nabi nak memperingatkan di sini, sekiranya orang yang mati meninggalkan harta dalam keadaan tiada manfaat, dia adalah orang yang amat rugi di atas dunia dan di akhirat kelak. Sebab itu ada harta jangan duk simpanlah. Orang kata simpan tu maknanya simpan tak ada dimanfaatkan. Beri kepada siapa? Anak. Ada manfaat tak? Ada. Sedekah pada isteri. Ada. Adik-beradik yang miskin. Ada manfaat. Pada surau. Ada manfaat. Maknanya jangan kita kata takut. Sebab itu Allah Ta'ala menjaminkan harta yang dikeluarkan itu tidak akan habis, bahkan bertambah. Yakin yang tak yakin tu je. Kita nak keluar dalam poket kita, tuan-tuan, ada RM10, RM50, RM100. Hari Jumaat tabung lalu. Kita tak ada masalah, keluar 100 pun tak miskin. Duit ada lagi line account. Sekarang ceritanya duit ada line account lagi. Bukan cerita memang miskin sungguh. Memang kita ada duit lebihan. Tapi yang kita bawa tu 100, 50 dengan 10. Itu semua tergantung pada hati-hati siapa yang terkait, dia kuat dengan keyakinan dengan perkara ghaib, iaitu Allah Ta'ala akan menggandakan hartanya itu, maka dia akan berani untuk keluar 100. Sebab tu orang yang bersedekah ni, tuan-tuan, dia bermula daripada sekecil sedekah, baru dia akan berjaya untuk sebesar-besar sedekah. Itu biasa memang begitu, mulazamah, membiasakan diri dalam bab sedekah, tuan-tuan. Maka para ulama sebut, Nabi SAW menyebut, tidaklah yang akan memenuhi matanya, dia mati esok, melainkan tanahlah yang akan memenuhi matanya pada matinya kelak. Wa dzalika li'anna al-insana bi tab'ihi mayalun ila hubbil mal. Sebab itulah setiap individu manusia ini tabak ni telah terikat dirinya itu. Maknanya dia ini dah dipeterikan, maksudnya. Kerana apa? Kecintaan dia terhadap dunia, harta itu, maka dia akan suka kepada harta semata-mata, tetapi dia lupa tentang peranan dia ada harta untuk kepada agama Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kemudian disebut lagi, wa fihi tama', dia akan jadi orang yang tamak, orang yang kedekut. Kemudian disebut lagi, wala yashba'u minhu, tak pernah kenyang dengan harta yang ada. Sentiasa nak cari, himpun harta bukan untuk disedekah. Kalau himpun harta banyak-banyak sedekah, tak ada masalah, tuan-tuan. Himpun harta tapi hanya untuk diri sendiri, maka akhirnya tiadalah pernah kenyang pada dirinya, melainkan dia nak kumpul harta ada. Ni kumpul, tapi tak ada manfaat apa pun, hanya sekadar untuk menyenangkan dirinya, tetapi lupa untuk menyenangkan orang lain atas maksud agama Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kemudian disebut walaysa lahu haddun yantahi ilaih, hinggakan tiada had, batasan dah dia ni, hinggakan dia tu duk suka cari harta je hidup dia, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita yakin kita, tuan-tuan, contoh nak kata orang azan, tuan-tuan, contoh orang azan, soal tu lah azan, insyaAllah.
Allahu Akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا اللهم الله
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Baik sikit ya tuan-tuan. Jadi Nabi sebut tadi, bila dia kata, para ulama syarah hadis Nabi tadi menyatakan tentang mulutnya dipenuhi dengan tanah itu bila dia mati, illa ma kana min maddatihi wa huwa turab. Tak adalah benda lain yang dipenuhi dalam mulutnya, itu adalah tanah semata-mata. Wa qil ma'nahu, dan dikatakan apa makna Nabi sebut begitu pula lagi. Yang lain kata para ulama, annahu la yazalu harisan 'ala dunya hatta yamuta wa yamtali'a jawfuhu min turabi qabrihi. Kata para ulama, nak sebut, nak syarah hadis kalam Nabi tadi, sesungguhnya dia tu siapa? Orang yang duk gila ke harta tadi. Apa disebut? La yazalu harisan 'ala dunya. Maka dia ini haris, ini orang yang loba ni maknanya, haris ni maknanya orang yang gila sangat lah, duk kumpul harta dunia ni, sampai tahap begitu. Lalu kata hatta yamuta, sehinggalah bila dia mati esok, wa yamtali'a jawfuhu, maka yang akan memenuhi mulutnya, iaitu rongga mulutnya itu adalah apa? Min turabi qabrihi, iaitu tanah daripada kuburnya, itulah yang akan disumbat masuk dalam tu. Tu dan sebutnya dia lupa esok mati juga, kalau kamu tidak manfaatkan harta tersebut. Wa hadzal hadithu kharaja ala hukmi ghalibin bani adam fil hirsi ala dunya. Okey, ulama peringat hadis ini, kata ulama, keluarnya atas hukum ghalib, kebiasaan. Dia kata nak cerita kebiasaan ramainya adalah orang yang dikatakan anak cucu Bani Adam ini, keturunan Nabi Adam ini, adalah orang yang lebih suka mencintai harta dunia, tuan-tuan. Sebab tu tengok kadang-kadang kita terlupa, tuan-tuan, bukan benda tu menyalahi secara total. Kita duk gambar, kadang-kadang kita suka gambar, kita cuba expose diri kita dengan harta kita, dengan kereta kita, dengan rumah kita, kan, dengan anak kita, isteri kita, semualah. Kalau kita nak expose dalam media sosial, kita nak beritahu kat orang kita ada harta, khawatirlah, takut kita terjebak dengan orang yang sebenarnya Nabi sebut tadi, dengan al-haris, orang yang loba sangat pada dunia, sampai dia terlupa bahawa nikmat yang dia dapat itu daripada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Baik, kemudian disebut lagi, dia kata bila Nabi sebut begitu, wa yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kuatkan lagi hadisnya ni tadi dengan sambung. Kata Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yatubullahu ala man taba, maka orang yang dikatakan nak bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah akan terima taubatnya. Bermaksud di sini ay yaqbalu taubatal harisi ala ruju'i ila tariqil haqq ba'dal ghayyi, yakni apa, dia diterima taubatnya seorang yang kata al-haris, orang yang loba pada dunia ini tadi, ala ruju'i ila tariqil haqqi, yang mana dia kembali merujuk kepada al-haq, kebenaran, yakni dia balik pada kebenaran sebelum dia mati. Kena ingat, sebelum dia mati sempat dia itu kembali kepada jalan yang hak, yang benar itu, sementara nyawanya masih ada, akhirnya dia sedekah kepada apa dia, seluruh harta. Sebab tu tengok, kita baca kisah Ka'ab, tuan-tuan. Ka'ab bin Malik yang kita kata yang meninggalkan perang Tabuk, tuan-tuan, kerana hubbul mal, cinta harta tu, sampai tahap bila taubatnya telah diterima oleh Allah Ta'ala, akhirnya dia kata kepada Nabi, apa dia kata? Ya Rasulullah, aku nak infakkan seluruh, dia kata, atasaddaqu, dia kata, mali, aku akan sedekahkan semua harta aku ni. Saya akan Nabi tahan. Nabi kata apa? Jangan bagi semua, simpan juga untuk diri sendiri sedikit. Sebab tu dia kata akhirnya dia bagi sebahagian harta je, adalah kerana untuk hilangkan ada rasa. Tuan-tuan, kalau orang yang kurang bersedekah, kurang bantu orang, tuan-tuan, dan sedekahnya itu tidak diikat dengan dirinya, yakni dipanggil al-ikhlas kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal, maka dia mudah terjebak dengan harta dunia, tuan-tuan. Sebab tu sedekah kena faham juga. Ada orang sedekah atas sebab apa? Dia lari income tax. Jangan main-main. Kena ingat,
Sebab tu, dan dia nak menyelamatkan diri atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi dia buatlah dengan sumbangan-sumbangan ke anak yatim. Orang kaya jutawan, duit banyak, dia bagi ini, dia bagi itu. Akhirnya bila buat cukai nanti, dia akan boleh untuk dikurangkan cukai yang dikenakan atas dirinya. Tapi kita jangan lupa, sebab tu sedekah itu benda yang pertama. Sebab tu saya suka, ada satu kalam guru kami, dia kata, Syekh Abdullah Zuhdi, tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, tengok, dia kata, aku kalau naik kapal terbang, dia kata, dia ni ada anxiety, dia kata, takut. Naik kapal terbang saya takut. Lagi-lagi bila ketua pramugari ataupun pilot tu sendiri mengumumkan dirinya, dia kata, saya pilot ataupun juruterbang anda, Edward Richards, tuan-tuan nama kan. Dia kata, sudah mampu, dia kata. Sebab apa? Orang tanya dengan dia, sebab apa Syekh jadi rasa jadi makin takut? Dia kata, orang kafir dengan orang Islam ni tak sama, dia kata. Orang kafir, dia akan i'tiqad yang menerbangkan kapal terbang itu adalah enjin. Betul tak? Enjin tu, dia kata tak apa, dia kata enjin ni dah dicek, mana boleh, dia kata orang kata 100% selamat selepas dicek enjin ni selamat untuk terbang. Tapi kalau dia nyatakan paling kurang pilot tu tadi dia sebut, dia kata okey, penerbangan anda pada hari ini iaitu juruterbangnya adalah Muhammad Khalil, contoh, lega dia rasa. Sebab dia bersangka baik, bila Muslim yang bawa di mana, dia ikatkan hati dia pada Allah. Sebab dia bawa kapal terbang itu bukan terbangnya kapal terbang itu sebab enjin. Allah Ta'ala yang menggerakkan kapal terbang itu boleh terbang atas udara, bukan enjin tu semata-mata. Enjin tu hanya asbab sahaja. Tengok, sebab tu apa jua keadaan kita, tuan-tuan, kita kena ikat. Walaupun kita kata sedekah ni, ya mungkin kita kata aku lebih baik sedekah daripada dikenakan cukai, tetapi pertama ikatkan dulu diri kita. Setiap apa benda ikhlas kerana Allah Ta'ala, perbuatan kita semua kerana Allah Ta'ala Azza wa Jal, supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang kita kata tadi, seperti orang yang akhirnya dia bersedekah bukan kerana untuk mendapat redha Allah, akhirnya untuk mendapat nama, akhirnya untuk mendapat pujian orang semata-mata. Sebab itu dalam ayat Quran, inna nakhafu min rabbina asri innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Allah Ta'ala menggambarkan orang yang beri makan kepada orang miskin, tidaklah kami ni beri makan pada kamu, dia kata, la nuridu minkum jazaan, kami tak harapkan apa balasan kamu, wala syukuran, ucapan terima kasih pun kami tak minta, melainkan dia minta apa? Redha Allah Ta'ala Azza wa Jal. Jadi sebab itulah hadis disebut, dia kata, maka orang ini kembali ala ruju'i li tariqil haqqi ba'dal ghayyi, iaitu al-ghayy ni selepas daripada kesesatan dia dengan harta dunia dia tadi. Kama, lalu disebut kama yaqbaluha min ghairihi, thumma akhbara Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna yashukku hal hadithul madhkur min al-Quran alladhi nusikha lafzahu. Ini cerita tentang dia nak cerita apakah ayat hadis ini datang menasahkan tentang ayat Quran yang ada sebelum ni, tentang iaitu orang yang mencari harta dunia dan memberikan secara alaniah, sedekah secara alaniah. Itu cerita lain, tuan-tuan. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas lebih panjang isu tentang boleh tak kita menyatakan zahir kita ni memberi sedekah secara terang-terangan. Macam ni, sedekah tunjuk ke orang, kita bagi buat banner, okey, mari datang sini, saya Tan Sri Fulan bin Fulan ni nak bagi harta, nak bagi sedekah, kata boleh tak alaniah begitu? Sebab tu ayat Quran pun ada menyebut sedemikian. Secara umumnya boleh, tetapi ada kaedah yang ulama kata kena ikat tu apa? Hati dia kena ikat daripada untuk tidak ada perasaan ujub itu sendiri. Dan yang terakhir, maka kata para ulama, annal mu'mina yanbaghi an yakuna akbaru hammihi al-amal lil akhirah. Maka kata para ulama, sesungguhnya seorang mukmin sepatutnya ayyakuna akbar, yang lebih besar menjadi keutamaan pada dirinya, lebih penting adalah amalnya itu mesti adalah kerana hari akhirat. Hari akhirat itulah yang akan menentukan segala baginya. Wa alla yashghala bidunya wa syahawatiha, dan bukanlah dia bersibuk-sibuk dengan semata-mata adalah dunia dengan syahwat nafsunya itu untuk mencari dunia, mencari harta dunia itu. Maka carilah harta, tuan-tuan. Boleh, bukan kata tak boleh,
Kalaulah kita pernah terjebak dalam kita cari harta tu kita kaya, kita terlupa bahawasanya apa kita itu lebih cintakan dunia, maka Nabi sebut apa di akhir hadis itu, Nabi kata, siapa yang bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah terima taubatnya sebelum dia mati, maka insaflah, maka dia jadikan harta itu bermanfaat untuknya di dunia dan juga di akhirat kelak. Wallahu Ta'ala alam. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Nanti kita sambung hadis yang terakhir dalam bab at-taubah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, insyaallah. Ada soalan nak tanya ke? Ada, insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa dhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma فينا ولا معنا ولا ميت من شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sudah yang kita tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.